Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini kita nak belajar Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini hari Khamis, 1 Julai 2021. Baik, cikgu nak kamu tengok apa yang kita akan pelajari hari ini, iaitu tema 3, Peka Keselamatan, Unit 9, Berhemah di Jalan Raya, dan tajuk hari ini ialah Bersabar di Jalan Raya. Baik, kita akan belajar apa? Kita akan belajar standard kandungan 2.1 Asas Membaca dan Memahami. Standard pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan kandungan asas dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Hari ini kita akan belajar 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami teks. Baik, objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membaca teks bersabar di jalan raya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi hari ini kita akan belajar kemahiran membaca. Baik, kriteria kejayaan pula. Yang pertama, murid akan dapat menyatakan konsep bacaan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, murid dapat membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ingat, hari ini kita akan belajar kemahiran membaca. Baik, Cikgu nak kita tengok dulu langkah 1 iaitu marilah kita teliti animasi ini. Baik, kalau kita lihat pada animasi ini, apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Ini ialah kemalangan jalan raya, betul? Baik, rasa-rasa kamulah, mengapa boleh terjadi kemalangan jalan raya ini? Mengapakah kemalangan seperti ini boleh berlaku? Okey, macam-macam kan? Mesti macam-macam, mesti ada banyak perkara ataupun mesti ada banyak sebab ataupun banyak faktor yang boleh menyebabkan kemalangan ini terjadi. Tapi antara salah satunya ialah kemalangan ini terjadi biasanya ataupun selalunya dikaitkan dengan apa? Kemalangan seperti ini boleh terjadi disebabkan oleh kecuaian pemandu. Okey, apa itu kecuaian pemandu? Choosing kecuaian. Jadi kamu boleh lihat kemalangan di jalan raya ni biasanya disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri. Ya, sepatutnya kereta tu dia berhenti di persimpangan jalan kan, tetapi dia terus keluar dan ada kereta yang laju datang terus menghentam kenderaan tersebut. Jadi berlaku kemalangan. Jadi kalau boleh kita elakkan kemalangan seperti ini dan kita kena ubah pemikiran kita, okey. Kita kena berhati-hati. Janganlah cuai di jalan raya kerana nyawa kita bukan banyak kali, satu kali aja. Okey. Baik. Seterusnya, kita ulang balik apa objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Jadi, cikgu harap kamu dapat ingat kita belajar apa hari ini? Kita akan belajar berkaitan dengan kemahiran membaca, iaitu pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membaca teks bersabar di jalan raya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey. Baik, sekarang cikgu nak kita lihat dan teliti teks dan gambar yang diberi. Okey, semua ni berdasarkan kepada buku teks Bahasa Melayu tahun 3 SJK muka surat 53. Baik, sebelum kita terus tengok teks dan gambar tu, cikgu nak terangkan dahulu apa yang kamu perlu tahu dan kamu perlu faham konsep berkaitan dengan membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik, kita pergi ke sebutan dahulu, okey. Sebutan yang kamu lihat di sebelah, okey. Sebutan yang kamu lihat di sebelah iaitu yang pertama, sebutan tu mestilah baku. Okey, sebutan mesti baku. Apa maksud baku? Baku ialah bunyi seperti dieja dan juga baku ni ialah bahasa yang standard yang diguna pakai ataupun selaras di seluruh negara kita. Okey, jadi kalau di Kuala Lumpur guna bahasa Melayu,
di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, Terengganu dan sebagainya pun guna bahasa Melayu yang sama. Jadi semua orang boleh faham bahasa Melayu tu. Itu dipanggil bahasa Melayu baku. Okey. Yang kedua, sebutan mestilah lancar. Okey, lancar maksudnya bila kita sebut setiap perkataan tu tidak sangkut-sangkut, tak ada sangkut-sangkut. Okey. Baik, yang ketiga berkaitan dengan jelas. Jadi sebutan mestilah jelas. Apa maksud jelas? Okey, jelas maksudnya ialah sebutan tu boleh didengar dengan baik. Okey, jadi tak adalah perlahan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke intonasi. Intonasi ni berkaitan dengan tinggi, rendah dan mendatar. Okey, tinggi, rendah dan mendatar. Mendatar tu sama je. Okey, apa maksud tinggi? Tinggi ni untuk nada yang tinggi lah, untuk intonasi yang tinggi. Okey, contohnya macam ayat tanya kan. Kita tanya, nama kamu siapa? Okey, tinggi. Okey, dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya kita akan tengok pada ikut perasaan dan emosi. Okey, jadi intonasi ni dia akan berubah-ubah apabila kita ada perasaan marah. Contoh, bila marah intonasi dia lain. Bila sedih intonasi dia lain. Bila memujuk intonasi dia lain. Bila gembira intonasi dia lain. Dan yang terakhir ikut situasi dalam ayat. Okey, kita kena perhatikan ayat tu ayat tanya ke, ayat penyata, ayat seruan. Okey, kalau ayat seruan intonasi dia macam mana? Okey. Ayat tanya intonasi dia macam mana? Jadi semua tu bergantung kepada situasi dalam ayat. Baik. Baik, seterusnya kita membaca teks ini yang bertajuk Bersabar di Jalan Raya. Tapi sebelum itu, cikgu nak kamu dengar dulu macam mana cikgu baca teks ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi, cikgu nak kamu dengar dengan teliti, kemudian selepas ini kamu akan baca. Okey. Tajuknya ialah Bersabar di Jalan Raya. Min Jun dalam perjalanan ke sekolah. Dia dihantar oleh ayahnya dengan menaiki kereta. Pada pagi itu, keadaan jalan raya sangat sibuk. Ayah Min Jun memandu keretanya dengan berhati-hati. Beliau bersabar dan tidak terburu-buru. Walaupun sudah terlambat, beliau tidak menggunakan lorong kecemasan. Kita perlu bersabar, Min Jun, kata ayah. Min Jun mula bimbang. Dia mungkin akan lewat tiba di sekolah. Namun begitu, dia tetap bersabar. Dia tahu bahawa peraturan jalan raya perlu dipatuhi. Baginya, keselamatan perlu diutamakan. Akhirnya, Min Jun tiba di sekolahnya. Oh, syukurlah. Saya sempat tiba di sekolah dengan selamatnya. Baik murid-murid, kamu dah dengar apa yang cikgu baca tadi? Jelas? Okey, baik. Sekarang kita tengok dulu apa yang kita perlu kenal pasti sebelum kita mula membaca teks ini. Baik. Yang pertama, baca 1 hingga 3 perkataan dalam satu nafas. Baik, contoh Contoh, Min Jun dalam perjalanan ke sekolah. Jangan Min Jun dalam perjalanan ke sekolah. Itu terlalu laju lah, kan? Ataupun Min Jun dalam perjalanan ke sekolah. Jadi nak untuk tahun 3, cikgu sarankan kamu baca ikut perkataan. Jadi jangan terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. Okey, contoh Min Jun dalam perjalanan ke sekolah. Okey. Boleh faham Okey, baik. Seterusnya, yang kedua, kita mestilah berhenti ketika noktah iaitu titik dan berhenti seketika ketika koma. Okey, jika ada koma berhenti sekejap ataupun berhenti seketika. Tapi kalau untuk noktah kita kena berhenti, okey? Baik. Seterusnya yang ketiga, baca dengan bersahaja dan janganlah terlalu laju. Yang ni yang cikgu pesan tadi ni. Kalau boleh jangan terlalu laju. Cikgu yakin ada yang dah pandai membaca. Tapi jangan terlalu laju sebab takut nanti terbabas. Takut tersalah sebut
tersasul dan sebagainya. Baik, seterusnya kita kena perhatikan perkataan-perkataan yang perlu ditekankan semasa kita membaca. Contoh macam sangat, berhati-hati, okey, tidak lagi, ada lagi mungkin, okey, tetap, perlu, tiba, okey. Oh, syukurlah. Okey, kita perlu bersabar. Min Jun kata ayah. Kemudian saya sempat tiba di sekolah dengan selamatnya ni. Okey, ini ayat penyata. Okey. Kalau macam intonasi mendata ni, contohnya kita perlu bersabar. Min Jun kata ayah. Jadi dia tak tinggi. Okey, kalau macam oh syukurlah, dia intonasi yang tinggi sebab dia ayat seruan. Okey. Oh syukurlah. Contoh kan. Baik, seterusnya saya sempat tiba di sekolah dengan selamatnya. Ini ayat penyata. Jadi intonasi dia boleh jadi rendah ataupun mendata lah. Baik. Seterusnya yang cikgu tandakan yang warna hijau tadi tu, dia kebiasaannya kita menggunakan intonasi yang tinggi. Sebab apa? Dia perlu ditekankan. Jadi kita perlu tekankan. Contoh, ayah Min Jun memandu keretanya dengan berhati-hati. Okey. Beliau bersabar dan tidak terburu-buru. Walaupun sudah terlambat, beliau tidak menggunakan lorong kecemasan. Contohnya begitulah. Baik, seterusnya cikgu nak kamu baca teks ini dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik, baca teks yang sama. Okey, apa yang kita nak buat? Jadi hari ini kita tak dapat buat sesi Google Meet. Cikgu harap kamu dapat rakam bacaan kamu. Okey, rakam bacaan kamu. Kamu baca teks ni yang ada dalam buku teks. Okey, baca kemudian kamu rakam kamu punya bacaan tu, kemudian hantar kepada cikgu, sama ada dalam Google Classroom ataupun dalam WhatsApp. Okey, kemudian rakaman bacaan kamu tu mestilah dalam bentuk video ataupun dalam bentuk audio. Kamu nak hantar dalam bentuk video boleh, ataupun nak hantar dalam audio. Audio tu macam kamu voice chat tu lah, yang kamu rekod suara sahaja. Okey, boleh jelas Boleh? Okey, bagus. Cikgu harap cikgu terima kamu punya bacaan supaya cikgu dapat kenal pasti bacaan kamu bagus atau tidak, supaya cikgu dapat bantu kamu untuk baiki bacaan kamu untuk sesi kelas yang akan datang. Okey. Baik, itu kita nak pergi ke soalan yang ada pada teks tersebut. Jika kamu perasan, okey, ada soalan di bawah tu kan. Apakah yang berlaku jika Min Jun dan ayahnya tidak sabar? Okey. Apakah yang akan berlaku jika Min Jun dan ayahnya tidak sabar? Okey, biasanya yang akan berlaku jika Min Jun dan ayahnya tidak bersabar ialah mereka mungkin akan terlibat dalam kemalangan. Ialah jika mereka pandu dengan laju, tak ikut peraturan jalan raya, okey, masuk ke dalam ayah dia memandu di lorong kecemasan, sebab lorong kecemasan tu hanya digunakan untuk kenderaan ataupun apa-apa saja untuk tujuan kecemasan. Jadi kalau ayah dia gunakan lorong kecemasan tu, nanti akan berlaku kemalangan dan sebagainya. Jadi kita perlu bersabar di atas jalan raya untuk mengelakkan kemalangan. Jadi langkah terakhir pada hari ini, rumusan kemahiran yang kita pelajari. Baik, apa rumusan kemahiran yang kita pelajari pada hari ini? Okey, sudah tentunya membaca kan? Okey, membaca teks bersabar di jalan raya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik. Seterusnya, kita pergi ke kerja pada hari ini, iaitu buku aktiviti jilid 1, muka surat 55. Baik, hari ini kita nak tengok teks keselamatan di jalan raya. Dia ada peta pokok dekat situ yang ada menyatakan cara yang betul dan cara yang salah. Okey, marilah kita membaca teks dan melengkapkan peta pokok. Baik, yang pertama kita tengok, kita baca teks dahulu. Waktu persekolahan sudah tamat. Rubini pulang ke rumah.
Dia menaiki bas sekolah. Semasa dalam perjalanan, Rubini dapat melihat pelbagai ragam pengguna jalan raya. Itu pejalan kaki. Dia berjalan menghadap lalu lintas. Kemudian, dia melintas jalan di kawasan selekoh. Kelihatan juga seorang penunggang motosikal. Penunggang itu memakai topi keledar. Topi keledarnya longgar dan tidak dikancing. Seterusnya, Rubini ternampak seorang pemandu kereta. Beliau memperlahankan keretanya kerana mahu berhenti. Beliau memberhentikan keretanya di laluan pejalan kaki. Jika kita perhatikan teks ni ada 4 perenggan. Okay, ada 4 perenggan. Dan dalam teks ini, jika kita perhatikan, ada cara yang betul dan ada cara yang salah. Jadi, kita cuba kenal pasti apa cara yang betul dan apa cara yang salah. Baik, kita tengok. Cara yang betul yang pertama. Berjalan menghadap lalu lintas. Okay, apa maksud berjalan menghadap lalu lintas? Berjalan menghadap lalu lintas maksudnya kita berjalan, kita tengok trafik ataupun kereta yang datang tu. Okay, kalau kereta datang daripada arah sini, kita kena jalan arah sini. Supaya kita nampak kereta tu datang. Okay, kita jangan, contoh ada kereta, kita jalan tak tengok kereta yang datang dari belakang. Kita takut nanti kereta tu langgar kita dari belakang. Jadi sebab tu kita kena jalan menghadap. Menghadap maksudnya lihatlah. Tengok. Okay, tengok lalu lintas tu. Tengok kereta dan sebagainya. Okay, kemudian, apa cara yang betul yang kedua? Cara yang betul yang kedua, memakai topi keledar. Okay, memakai topi keledar ni biasanya untuk kita naik motosikal lah. Okay, biasanya naik motosikal kita pakai topi keledar. Itu cara yang betul lah menjaga keselamatan di jalan raya. Dan yang ketiganya ialah apa? Memperlahankan kereta kerana mahu berhenti. Jadi nak berhenti, kita kena perlahankan. Jangan laju. Okay, nanti langgar orang lain kan. Baik. Nanti bila dah nampak, dah jumpa, dah kenal pasti cara yang betul, kita akan catat di dalam peta pokok ni. Jadi cikgu harap kamu catat isi-isi penting yang berkaitan dengan cara yang betul keselamatan di jalan raya tu. Catat dan masukkan dalam peta pokok ni. Isi dalam peta pokok ni. Kemudian yang seterusnya kita tengok cara yang salah. Apa cara yang salah semasa berada di jalan raya? Jadi yang pertama, melintas jalan di kawasan selekoh. Apa itu selekoh? Ni selekoh ni. Selekoh ni kawasan untuk membelok ni. Okay, ini dipanggil selekoh. Selekoh ni, selekoh. Bila kita nak membelok kenderaan, nak corner. Nak pergi ke arah lain, jadi kita akan lalu kat selekoh ni, jangan lintas kat selekoh. Biasanya orang tak nampak apa yang ada. Contoh, dia dekat sini dia nak lintas jalan raya. Kereta dekat sini laju. Okay, laju, datang terus langgar sebab tak nampak kan. Jadi yang pertama, cara yang salah ialah melintas jalan di kawasan selekoh. Yang kedua, topi keledarnya longgar dan tidak dikancing. Apa maksud longgar? Longgar tu maksudnya dia tak ketat kan. Dia tak ketat kan. Dia biar je tali tu terjuntai kan. Dan tidak dikancing. Tidak dikancing maksudnya tak lock. Dia tidak lock. Dia tidak kunci tali pinggang, tali topi keledar tu. Okay. Baik, dan yang terakhir, apa cara yang salah? Memberhentikan keretanya di laluan pejalan kaki. Kenapa tak boleh memberhentikan kereta di laluan pejalan kaki? Sebab kalau dia berhentikan kereta di laluan pejalan kaki nak lalu kat mana? Jadi janganlah kamu memberhentikan kereta di laluan pejalan kaki. Pun sama juga, catat dan salin semula masuk ke dalam peta pokok ni. Dan lengkapkan buku aktiviti kamu. Jangan lupa tulis tarikh dan hari. Okay? Baik, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan ini. Dan kemahiran yang paling penting yang kita pelajari hari ini ialah
kemahiran membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi jangan lupa hantar tugasan membaca kamu tu melalui rakaman video ataupun rakaman suara kamu pada cikgu untuk dihantar masuk ke dalam Google Classroom ataupun dalam WhatsApp cikgu. Okey? Ada nak tanya apa-apa lagi, nanti kamu akan tanya melalui WhatsApp cikgu lah. Okay, sebab hari ni kita tak dapat jalankan sesi Google Meet. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Seterusnya dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi.